Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hamzah bin Sulaiman. Nombor matrik saya AA1900557. Jadi, saya akan melakukan satu pembentangan yang bertajuk Faktor kekurangan rumah mampu milik di Malaysia, yang di mana projek kajian kami diselia oleh Dr. Hairuddin bin Muhammad. Jadi, pengenalan 1.0, kami akan membentangkan tentang penyataan masalah, objektif kajian dan juga skop kajian. Jadi bagi bahagian penyataan masalah, kami telah mendapati bahawasanya masalah rumah, kekurangan rumah mampu milik merupakan satu masalah yang menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat dunia, dan ianya juga telah menjadi masalah yang besar kepada Malaysia. Perkara ini memberikan satu bebanan kepada masyarakat yang bergolongan sederhana dan juga berpendapatan rendah. Rumah-rumah di Malaysia kebanyakannya dijual dengan harga yang tinggi sehingga mencapai jutaan ringgit. Hal ini kerana pemaju rumah hanya memikirkan hal keuntungan semata-mata. Apabila rumah-rumah ini tidak mendapat sambutan dan juga tidak dibeli oleh masyarakat, ianya menjadi terbengkalai. Rumah-rumah terbengkalai yang telah direkodkan, nampak gayanya tiada usaha yang diambil untuk membangunkan projek itu kembali secara meluas. Daripada laporan perangkaan projek 2016, kami mendapati sebanyak 74 projek melibatkan 16,036 buah unit rumah, yang di mana 11,339 telah dibayar oleh pemilik bagi menjadi pemilik rumah itu setelah ia siap. Ini kita dapat melihat bahawasanya rumah pemilik merupakan satu keperluan yang sangat-sangat diperlukan oleh rakyat. Hal ini bagi membantu semua golongan dan secara tidak langsung mengurangkan kes rumah terbengkalai ini. Objektif kajian kami pula adalah mengenal pasti faktor kekurangan perumahan mampu milik di Malaysia dan juga menentusahkan faktor kekurangan rumah mampu milik di Malaysia. Skop kajian kami memfokuskan kepada pemaju perumahan yang menjadi pemaju di negara Malaysia. Namun begitu, kami tidaklah mengetepikan data-data dan juga maklumat mengenai rumah mampu milik yang boleh didapati di internet daripada seluruh dunia. Jadi bab kedua, kami akan membentangkan tentang kajian literatur. Rumah merupakan sebuah bangunan yang sama ada batu bata, kayu dan mortar. Rumah ini memberikan perlindungan daripada cuaca persekitaran seperti panas dan hujan, serta menjadi tempat untuk berteduh apabila malam menjelap. Rumah juga dikatakan tempat bagi menyelamatkan diri daripada binatang buas. Namun begitu, pada masa kini, perkara ini bukanlah suatu perkara yang besar bagi kita, kerana binatang buas bukanlah satu komuniti yang hidup bersama-sama masyarakat pada hari ini. Rumah juga menjadi tempat menyimpan barang-barang berharga seperti emas, dokumen-dokumen penting dan juga lain-lain. Rumah juga kita dapat dikenali sebagai sebuah tempat di mana institusi keluarga dibangunkan. Apa itu rumah mampu milik? Rumah mampu milik adalah sesebuah rumah yang boleh dimiliki oleh golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Namun, definisi rumah mampu milik di Malaysia pula ianya dikategorikan sebagai rumah yang memenuhi syarat keperluan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Contohnya, rumah mampu milik ini diberikan kepada golongan yang mempunyai pendapatan yang tidak melebihi 3,000. Skop kajian kami memfokuskan kepada pemaju perumahan yang menjadi pemaju di negara Malaysia,
Namun begitu, kami tidaklah mengetepikan data-data dan juga maklumat mengenai rumah mampu milik yang boleh didapati di internet daripada seluruh dunia. Jadi bab kedua, kami akan membentangkan tentang kajian literatur. Rumah merupakan sebuah bangunan yang sama ada batu bata, kayu dan mortar. Rumah ini memberikan perlindungan daripada cuaca persekitaran seperti panas dan hujan, serta menjadi tempat untuk berteduh apabila malam menjelap. Rumah juga dikatakan tempat bagi menyelamatkan diri daripada binatang buas. Namun begitu, binatang buas bukanlah satu komuniti yang hidup bersama-sama masyarakat pada hari ini. Rumah juga menjadi tempat menyimpan barang-barang berharga seperti emas, dokumen-dokumen penting dan juga lain-lain. Rumah juga dapat dikenali sebagai sebuah tempat di mana institusi keluarga dibangunkan. Apa itu rumah mampu milik? Rumah mampu milik adalah sesebuah rumah yang boleh dimiliki oleh golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Namun, definisi rumah mampu milik di Malaysia pula ianya dikategorikan sebagai rumah yang memenuhi syarat keperluan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Contohnya, rumah mampu milik ini diberikan kepada golongan yang mempunyai pendapatan yang tidak melebihi RM3,000. Okay, so saya Muhammad Ikram. Saya akan menerangkan isu di Malaysia tentang kajian literatur. Okey, perumahan mampu milik adalah masalah utama di negara-negara maju dan termasuklah Malaysia. Ini kerana sebahagian besar penduduk tidak dapat membeli rumah dengan harga pasaran. Pendapatan seseorang individu menjadi faktor utama dalam menentukan kemampuan seseorang untuk membeli rumah. Hal ini dapat digambarkan dalam Utusan Malaysia 19 bulan 8 2009, iaitu Persatuan Pemajuan Harta Tanah dan Perumahan telah mengemukakan masalah iaitu harga shilling kos rendah daripada harga 42,000 telah meningkat kepada julak harga 60,000 hingga 75,000. Dan persatuan ini telah menyarankan kerajaan untuk menyemak semula harga tersebut. Okey, selain itu juga pada tahun 1990 lagi kerajaan telah menghabiskan sebanyak 4 bilion ringgit untuk memulakan rumah yang terbengkalai, iaitu 53 unit rumah kos rendah dan sederhana yang telah terbengkalai itu. Selain itu, Malaysia mempunyai masalah utama perumahan di bandar. Masih lagi banyak masalah setinggan walaupun bilangan penempatan setinggan berkurang. Okey, itu bagi isu di Malaysia. Okey, untuk kekurangan rumah mampu milik di Malaysia ialah rumah mampu milik di Malaysia semakin berkurang saban hari. Dan penjualan serta penawaran rumah mampu milik ini masih tidak dapat memenuhi permintaan golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Dan golongan berpendapatan rendah dan sederhana ini merasa beban kerana kenaikan harga yang terlalu tinggi. Dalam suatu berita, iaitu pada 10 hari bulan 11 2009, dalam siaran channel berita harian, Datuk Cik Kong Chong Hai yang merupakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah berkata kadar urbanisasi negara meningkat dari 55.1% pada tahun 1995 kepada 61.8% pada tahun 2000. Proses penghijraan penduduk dari luar bandar ke bandar adalah satu punca kadar urbanisasi yang tinggi. Pembinaan dan penyediaan rumah mampu milik
yang berkos rendah menjadi masalah kepada sektor swasta dan awam apabila kurang tanah untuk pembangunan di kawasan bandar serta persaingan dalam sektor perindustrian dan komersial telah menyebabkan harga tanah itu menjadi mahal dan secara tidak langsung menjadi penyebab kekurangan rumah mampu milik. Okey, untuk faktor kekurangan rumah mampu milik pula di Malaysia ada 5, iaitu pertambahan penduduk, tenaga buruh, kadar bunga, cukai keuntungan harta tanah dan penempatan harga shilling. Okey. So saya akan menerangkan sedikit tentang faktor ini. Okey, pertambahan penduduk. Okey, pada zaman kini, penduduk Malaysia semakin bertambah setiap bulan dan setiap tahun dan telah mencapai 31.52 million penduduk pada tahun 2018. Lantas menimbulkan masalah, antaranya ialah pemilihan rumah mampu milik dan pembeliannya. Dengan ini juga permintaan rumah mampu milik menjadi tinggi tetapi pembinaan dan penyediaan rumah ini berkurang kerana banyak undang-undang dan peraturan-peraturan prosedur berkaitan dengan pembinaan rumah. Kebiasaannya orang yang ingin membeli rumah semestinya mempunyai sebab dan alasan yang tersendiri, sama ada lokasi rumah tersebut dengan kawasan tempat kerjanya atau barang angsuran rumah tersebut memadai dengan pendapatan bulanan. Okey. Yang kedua ialah tenaga buruh. Okey, kos pembinaan rumah atau rumah mampu milik akan meningkat seandainya tenaga buruh dalam pembinaan menggunakan jumlah tenaga yang besar. Seterusnya, pembinaan yang melibatkan banyak pekerja profesional seperti kejuruteraan akan menyebabkan harga perumahan itu meningkat disebabkan kos pembinaannya unitnya meningkat berbanding dengan pekerja yang biasa. Oleh sebab itu, kontraktor dengan tanpa keraguan akan mengenakan barang yang mahal kepada pembeli rumah itu. Okey, untuk kadar bunga pula ialah peminjangan sejumlah wang untuk membeli sebuah rumah dalam organisasi perbankan menjadi suatu perkara yang biasa dalam kalangan masyarakat kini. Harga rumah pada masa kini boleh dikatakan sebagai satu aset dalam kehidupan dini hari. Bunga menjadi satu perkara biasa bagi individu yang membuat pinjaman. Namun, bunga yang dikenakan tidaklah setinggi seperti bunga dalam pinjaman daripada ahlong yang sehingga tidak berpatutan dan membahayakan diri kita. Okey, apabila terdapat peningkatan dalam permintaan untuk mendapatkan pinjaman bank, maka nilai wang yang dapat dipinjam dalam permintaan untuk memberi kemudahan bersama dan akhirnya seluruh organisasi masyarakat dapat bekerjasama dalam membangunkan dan meningkatkan ekonomi negara. Secara asasnya, apabila bank membuka lebih banyak peluang untuk membuat pinjaman, maka permintaan dalam membeli rumah akan meningkat kerana lebih ramai isi rumah yang membuat pinjaman untuk membeli rumah. Hubungan antara harga rumah dan pinjaman dari masyarakat mempunyai dua sisi. Pinjaman yang dilakukan dipengaruhi oleh harga sesuatu perumahan yang ingin didapatkan. Hal ini akan terjadi pembelian rumah banyak sebagai alasan untuk pelaburan kerana kadar bunga yang dikenakan untuk pembelian rumah adalah rendah. Okey, yang keempat ialah cukai keuntungan harta tanah. Okey. Kesan cukai keuntungan harta tanah ia sangat memberi kesan terhadap perumahan mampu milik. Pada tahun 2007, CKHT iaitu kesan cukai keuntungan harta tanah ditangguhkan, tetapi pengembalian CKHT oleh kerajaan dalam anggaran 2010 telah mengejutkan. Menurut PAN 2010, CKHT cas cukai 5% akan dikenakan ke atas apa-apa pendapatan yang dihasilkan dari pelepasan harta tanah dalam tempoh 5 hari. Tempoh 5 tahun mulai 1 Januari 2010. Menurut laporan sebelumnya adalah tidak berbaloi mengenakan cukai 5% CKHT terhadap perumahan. Oleh itu, pembeli juga tidak akan mengambil kira RPJT 5% sekiranya mereka berhasrat untuk menjual harta tanah mereka dalam masa 5 tahun.
adalah wajar untuk menganggap bahawa di kalangan pemilik rumah di Malaysia, CHKT 5% akan menyebabkan kepuasan perumahan lebih rendah. Okey, untuk penempatan harga shilin oleh kerajaan. Penempatan harga shilin telah ditetapkan oleh kerajaan dengan keluasan yang disyaratkan memberi ruang kecil bagi pihak pemaju dan untuk mendapat keuntungan yang lebih. Ini menjadikan tidak menarik dan galakkan untuk membina lebih banyak rumah pemilik oleh pihak swasta dan pemaju perumahan berkurang. Lantas menyebabkan jumlah rumah mampu milik berkurang di dalam pasaran. Pihak swasta dan pemaju perumahan memerlukan keuntungan bagi meneruskan kelangsungan daya maju kerana ia perlu menanggung gaji pekerja, sewa pejabat dan lain-lain. Oleh itu, pihak swasta tidak bolehlah dipersalahkan sepenuhnya. Pihak kerajaan haruslah duduk semeja dengan pihak swasta bagi mendapatkan pandangan untuk memenuhi tanggungjawab sosial. Mungkin harga shilin boleh ditukar agar dapat disesuaikan semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli Najmi bin Muhammad Nur. Jadi kali ini saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Jadi metodologi ini adalah sambungan selepas bab yang sebelum ini adalah kajian literatur, di mana bab ini akan kami bincangkan mengenai cara-cara yang kami guna untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan kata penjualan rumah dengan harga yang berpatutan. Jadi di sini juga kami akan melatih diri agar lebih data yang kami peroleh lebih relevan. Oleh itu dalam bab ini kami akan membincangkan kaedah yang digunakan dalam kajian ini untuk mencapai objektif dalam bab 1. Jadi objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor kurangnya penjualan rumah mampu milik di Malaysia. Objektif yang kedua adalah menganalisis faktor kekerapan kurangnya penjualan rumah mampu milik di Malaysia. Itu adalah beberapa ringkasan metodologi penyelidikan yang ditunjukkan untuk analisis dokumen. Maklumat yang kami buat ataupun yang kami cari berdasarkan secara atas talian, iaitu pencarian mengenai aplikasi Google ataupun di laman web laman sesawang. Ini juga akan mengenal pasti masalah serta pendapat dan membuat rujukan yang terperinci terhadap analisis yang kami lakukan. Beberapa kaedah yang kami telah gunakan untuk melakukan kajian terhadap penduduk di kawasan sekitar. Pembincangan mengenai perumahan sosial juga disebutkan, iaitu perumahan yang disediakan untuk mereka yang berpendapatan rendah atau dengan keperluan tertentu oleh agensi kerajaan atau pihak berkuasa. Itu aspek yang dititik beratkan dalam pencarian rumah ataupun bagi seseorang untuk memiliki rumah adalah kos. Yang pertama adalah kos membeli rumah dan kos menyelenggara rumah. Jadi sebelum menyelenggara rumah, kos membeli rumah iaitu harga rumah ditentukan oleh kos harga tanah, infrastruktur, bahan binaan buruh dan keuntungan. Seterusnya untuk soal selidik, beberapa kajian yang telah kami lakukan untuk mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan rumah mampu milik di beberapa kawasan setempat. Dan kaedah yang kami cari ataupun yang kami bincangkan untuk digunakan adalah menerusi soal selidik. Jadi dalam soal selidik ni kami mengemukakan analisis ini untuk memfokuskan kepada masyarakat di sekitar kawasan terdekat. Jadi dalam soal selidik ini kami akan mengumpulkan data yang diperlukan dalam bentuk Google Form. Iaitu menerusi kaedah soal selidik ini kami akan dapat mengumpulkan maklumat orang awam dengan lebih mudah dan
menjimatkan masa. Jadi pendekatan sosial selidik ni adalah merupakan teknik yang terdiri daripada beberapa soalan untuk dijawab oleh responden, dan selebihnya adalah analisis soal selidik yang lebih terperinci juga akan dikemukakan sebagai soalan tambahan ataupun bonus kepada kami untuk mendapatkan maklumat yang lebih. Jadi soalan selidik ini juga dijalankan secara individu supaya masyarakat lebih terbuka dalam memberi pendapat. Hal ini kerana ianya lebih efisien dan efektif terhadap soal selidik dan memberikan ruang dan bukti supaya lebih dipercayai dan tidak berhad sebelah. Jadi kaedah ini bertujuan untuk mencapai objektif, iaitu untuk mengenal pasti faktor kekurangan perumahan atau rumah mampu milik. Justru ia dilakukan pada masa yang sesuai bagi memudahkan pengguna. Soal selidik ini akan disediakan, akan dibincangkan secara objektif dan subjektif supaya segelintir penduduk boleh menyuarakan kehendak atau masalah mereka. Untuk kesimpulan, jadi berdasarkan laporan yang telah kami lakukan adalah terdapat 3 bahagian yang telah kami bincangkan, iaitu pengenalan, kajian literatur dan metodologi. Dan penyertaan masalah dapat disimpulkan bahawa kebanyakan rumah dijual dengan harga yang tinggi menyebabkan ramai penduduk yang tidak dapat memiliki rumah tersebut, dan juga terdapat rumah yang ditinggalkan terbengkalai kerana pengusahanya memberikan harga yang agak tinggi dan tidak dapat dimiliki oleh itu. Banyak objektif yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor kekurangan rumah mampu milik. Isu rumah mampu milik ini juga menjadi hangat di media sosial menerusi sidang akhbar serta berita. Antara faktor yang terbesar berkaitan dengan perumahan adalah merupakan kos untuk membiayai keseluruhan rumah, khususnya kepada yang berpendapatan rendah dan sederhana. Selain itu, pertambahan penduduk di Malaysia juga menyebabkan populasi orang ataupun penduduk yang mencari kediaman kian meningkat, menyebabkan keperluan untuk memiliki rumah itu lebih tinggi. Oleh itu, untuk kajian yang kami lakukan menerusi soal selidik dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai penduduk secara individu. Kajian ini dijalankan bagi mendapatkan sedikit maklumat untuk mengenal pasti masalah ataupun pendapat yang boleh dikemukakan oleh penduduk di sini. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.